Tarikh hari ini 1 hari bulan Mac tahun 2021, iaitu pada hari peperiksaan SPM Matematik kertas 1 kertas 2. Okey, saya dapat soalan ni daripada anak saya. Sebaik saja dia keluar dari Dewan Periksa, dia kontak saya, dia kata dia tak dapat jawab satu soalan kertas 2 matematik pada hari ini, siang tadi, pagi tadi. Tadi dia selepas beberapa jam dia hantarkan lakaran soalannya, dan lebih kurang soalannya sebeginilah, sebab saya tidak tahu soalan dia dalam perkataan yang sebenar. Gambar rajah seperti ini. Soalannya, tangki lebih kurang, tangki berbentuk prisma diisi penuh dengan air. Jadi tangki bentuk prisma ni awalnya penuh dengan air. Okey. Kemudian air daripada prisma ni dituangkan ke dalam silinder ni sehingga silinder ni menjadi penuh. Bermakna ada lagi berbaki air di dalam prisma, tangki prisma ni, ada lagi air berbaki. Dan soalannya, isi padu air yang berbaki itu ialah 402 meter padu. Okey, ini informasi yang sangat kritikal lah, selain daripada dimensi yang diberi dalam gambar rajah. Okey. Dan soalan je, cari paras ketinggian air yang berbaki dalam tangki. Okey, saya dah cuba buat soalan ini, saya dapat jawapan 3.74 meter ketinggian air. Tetapi cara yang digunakan tu agak complicated, agak susah. Saya dapat faham kenapa anak saya tak dapat jawab. Okey. Jadi kita cuba tengok bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ni. Mungkin ada cara lain, wallahualam. Kalau ada cara lain, tolong bagi tahu saya dalam ruang komen. Alright. Jom kita try. Alright, now. Isi padu awal prisma ni tidak kita ketahui, tetapi yang dia beritahu, dia isi dalam silinder ni sehingga penuh. Okay, isi padu silinder ni boleh kita dapati sebab dimensi ni telah diberi diameter 6 meter, ketinggiannya 7 meter. Jadi kita boleh guna formula isi padu silinder, iaitu bersama dengan pi J kuasa 2 didarab dengan ketinggian tinggi. Jadi ini formula untuk isi padu silinder. Dan isi padu prisma pula, okey, letakkan formulanya. Okey, bersamaan dengan, jadi kita ada permukaan trapezoid di sebelah sisi prisma ni. Jadi kita perlukan keluasan untuk trapezoid tu dan didarabkan dengan lebar prisma sini. Jadi dia punya formula dia lebih kurang, okey, saya letakkan nombornya terus di situ. Dan katakanlah ketinggian prisma ini H. Bermakna dia punya formula untuk isi padu prisma ni ialah 12 tambah 8, iaitu sisi atas dan sisi bawah dicampurkan, dibahagikan dengan 2, didarab dengan ketinggian prisma itu H, kemudian kita darab dengan lebar, iaitu 10. Jadi ini adalah isi padu prisma. Isi padu silinder tu kita letakkan dia sini, pi J. Jejari tentulah 3, diameternya 6. Jadi 3 kuasa 2 lah jejari dia. Jejari kuasa 2 darab tinggi iaitu 7. Ataupun bersamaan dengan 9 darab 7, iaitu 63 pi meter padu. Jadi ini adalah isi padu silinder. Kita tengok isi padu untuk prisma. H kita tak tahu nilainya. 2 ni kita boleh potong dengan 10, jadi 5 bagi 2, 10 bagi 2 bersama dengan 5. Yang tinggal, okey, 12 campur 8 jadi 20. Jadi 20 darab 5 jadi 100 H. 100 H meter padu. Isi padu prisma 100 H meter padu. H tidak diketahui. Isi padu silinder 63 pi meter padu. Dan diberi bahawa selepas kita isi air daripada tangki prisma ni ke dalam silinder sehingga penuh, ada lagi berbaki 402 meter padu. Okey, bermaknanya apa? Maknanya kalau kita tambahkan 402 dengan isi padu silinder,
nilainya adalah 100H. Jadi kita boleh cari nilai H. Kita letakkan ya. Jadi 63 pi tambah dengan 402 iaitu isi padu air yang berbaki bersamaan dengan 100H. Jadi kita boleh carilah nilai H. Nilai H ialah 63 pi tambah 402 dibahagikan dengan 100. Okey, kita guna kalkulator. Okey, ni kalkulator saya. 63 darab dengan pi. Saya guna pi terus daripada kalkulator. Pi sini. Tambah 402. Okey. Lebih kurang 600 lah ya. 600 kita bundarkan bagi dengan 100. Iaitu bersamaan dengan bagi 1 standard juga. Bersamaan dengan 6 meter. Jadi H ialah 6. Okey. Jadi H ialah 6 meter. 6 meter. Alright. Kita dah dapat ketinggian tangki. Ketinggian tangki itu bermakna itulah ketinggian asal paras air sebelum dituang ke dalam silinder. Okey, kita pergi ke slide baru sebab saya tak mau gambar rajah silinder itu mengganggu kerana gambar rajah silinder itu tidak lagi kita gunakan. Okey. Jadi kita dah tahu ketinggian dia 6 meter. Okey, kita letakkan di situ. Okey. Tetapi sekarang air telah pun diisi ke dalam silinder dengan penuh. Jadi ada lagi berbaki. Bermakna kita nak cari paras ketinggian air yang berbaki dalam tangki itu. Katakanlah ini, saya letakkan warna lain lah. Katakanlah ini paras air. Okey, sudah tentulah paras air itu mendatarlah kan, selari dengan tapak prisma tu. Okey, lebih kurang sebegini. Okey, paras air. Sekarang kita dah ada dimensi baru untuk isi padu, untuk mengira isi padu prisma ataupun isi padu air tu. Apa dia? Kita ada ketinggian dia, ketinggian paras air itu sendiri, saya panggil dia X lah ya. Dan juga lebar bahagian atas permukaan air yang saya panggil dia sebagai Y. Okey. Jadi sekarang kalaulah saya buat formula baru untuk isi padu air itu, isi padu air adalah bersamaan apa? Adalah bersamaan dengan luas kepada trapezoid itu iaitu 12 tambah Y bagi 2 didarabkan dengan X. Okey, didarab dengan X, kemudian darab pula dengan 10 bersama dengan 402 meter padu. Okey. Kita simplify kan, kita mudahkan dia. Jadi 5, makna kita ada apa? Maknanya ungkapan dia sekarang ialah untuk isi padu Untuk isi padu ungkapannya ialah 5x, okey, x dari sini, 5 dari sini dan 12 tambah y bersamaan dengan 402. Yang kita nak cari ialah nilai x ya, sebab itu adalah ketinggian paras air tu. Masalahnya dengan persamaan ini kita ada y. Y ni kita tak tahu. Tengok betul-betul, kalau saya lukis, mari saya lukis gambar trapezoid secara berasingan. Kalaulah ini trapezoid yang asal apabila airnya penuh, okey, ini 12 meter, ini 6 meter dan ini 8 meter. Sekiranya air telah pun surut, jadi sudah tentulah ketinggiannya telah pun berubah. Okey, ini yang saya namakan ketinggian X tadi. Dan juga lebar bahagian atas trapezoid itu pun sudah berubah lah kan. Tentulah bertambah lebih daripada 8. Okey, jadi nilai Y bukan nilai pemalar. Bukannya 8. Kita tak letak nilai Y bersama dengan 8. Kerana nilai Y telah pun berubah. Nilai lebar prisma telah pun berubah kepada nilai yang lebih daripada 8. Tetapi yang boleh kita faham begini ya. Pengurangan ketinggian paras air daripada 6 meter kepada X adalah
Seiring penguraian nilai ketinggian tu adalah seiring dengan penambahan lebar trapezoid tu, lebar pada permukaan air, bahagian permukaan air di atas ya. Okey. Dari bermakna kita boleh ungkapkan y di dalam sebutan x. Jadi akhirnya nanti kita akan dapat ungkapan sebegini. Y bersama dengan x. Okey, saya letakkan kotak kosong lah sebab tak tahu nilai dalam kotak kosong tu apa. Tambah satu nilai yang lain yang kita tak tahu lagi. Jadi macam ni kita nak cari? Kita perlu carikan ungkapan y dalam sebutan x. Jadi di sinilah jadi satu masalah ni jadi kompleks ya. Jadi amat sukar nak diselesaikan kalau kita ikut silibus matematik SPM, KSSM. Jadi kita perlukan satu mungkin saya katakan pemikiran aras tinggi lah untuk memikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Sebabnya apa? Sebab kita ada y di sini. Itu yang jadi masalah besarnya. Macam mana kita nak buang nilai y sebab kita nak tinggalkan x saja. Kita nak cari nilai x. Y kita tak mau. Jadi kita perlu dapatkan ungkapan baru y dalam sebutan x. Yang itu kita nak tahu. Macam mana nak cari tu? Okey. Caranya saya harap saya akan cuba untuk cerita, tetapi mungkin agak sukar nak memahaminya lah. Tapi saya cubalah. Nevertheless, saya akan cuba. Okey. Hubungan perubahan nilai x dan y adalah seiring ataupun dalam kata lain linear, hubungan linear di antara y dan x. Ini yang kita tahu. Guna daun hitam. Saya bubuh graf. Okey. Kita ada graf dah sini. Ini untuk x, ini nilai y. Cuba bayangkan kalau nilai x adalah bersama dengan 6 meter, iaitu ketinggian asal air sebelum dituangkan gelang silinder. Nilai y adalah 8. Iaitu lebar trapezoid yang asal dan ketinggian tangki yang asal. Jadi sekejap, saya buat sedikit perubahan ya. Saya letak nilai 8-nya di sinilah. Jadi sudah tentulah lebih kurang di sini ya, titiknya saya letakkan titik sini. Saya nak buatkan satu hubungan linear dalam bentuk graf supaya dia dapat memberi sedikit erti lah tentang hubungan y dan x di sini. Mungkin sukar difahami tapi saya cubalah. Okey, katakanlah air itu telah pun kosong. Makna air itu telah pun kosong dalam tangki ni bermakna x bersamaan dengan kosong lah kan. Kalau x bersamaan kosong, ya, sudah tentulah nilai y bersamaan dengan 12. Jadi apabila x bersamaan kosong, y adalah 12. Jadi di sini ya. Jadi saya tulis di nota sini. Bila x bersamaan dengan 6, y bersamaan dengan 8. Bila x bersamaan dengan kosong, y bersamaan dengan 12. Itu sama dengan lebar trapezoid bahagian bawah. Dasar trapezoid 12. Jadi kalau saya buat hubungan ini, saya buat garisan linear, garisan lurus begini lebih kurang. Okey, jadi kita boleh cari persamaan garis lurus tu. Ini yang menjadi sukarkan sikit tu. Kita perlu mencari persamaan garis lurus ni. Jadi barulah kita boleh buang sebutan y di dalam persamaan ini. Saya menambahkan dia persamaan 1 lah ya. Jadi bagaimana kita nak cari? Persamaan linear mempunyai bentuk y bersama dengan mx tambah c. C ialah pintasan y. Di sini kita tahu pintasan y sudah tentulah 12. C bersama dengan 12. Untuk siapa yang memahami, sudah pun belajar tentang hubungan linear dalam graf, macam mana nak melukis graf, macam mana nak cari persamaan graf garis lurus. Jadi C pintasan y adalah 12. Jadi kita perlu cari m. M ialah kecerunan graf. Okay, ini titiknya apa? Koordinatnya ialah 6, 8. Di sini pula ialah 0, 12. Jadi nilai m-nya apa? Kita boleh cari nilai m bersama dengan y2 tolak y1 bagi x2 tolak x1.
Jadi Y2 saya ambil 8, tolak X1 bersamaan 12, X2 bersamaan dengan 6, tolak kosong. Jadi bersamaan dengan berapa nilai M-nya? 4 tolak 12, tolak 4, tolak 4 per 6. Ataupun M bersamaan dengan tolak 2/3. Jadi kita boleh dapat dah ungkapan Y dalam sebutan dalam sebutan X, sorry. Jadi Y bersama dengan MX tambah C. M adalah tolak 2/3 X tambah C, itu tambah 12. Jadi sekarang baru kita boleh gantikan Y dengan ungkapan baru ni. Jadi ini adalah persamaan 2. Jadi kita masukkan 2 ke dalam persamaan 1. Ini bahagian yang paling sukar nak kita dapat. Tapi belum habis lagi kesukarannya. Ada lagi satu. Saya janji memang ada lagi satu kesukaran dia. Okey, ini dia benda yang paling susah sekali setakat ini untuk kita cari, iaitu ungkapan Y di dalam sebutan X. Jadi kita gantikan. Kita gantikan di dalam persamaan 1 tu. Nampak macam ruang dah tak cukup. Mungkin saya akan padam bahagian sini. Sekejap. Okey, jadi MX 12 tambah Y. Okey, Y apa sekarang ni? Y ialah tolak 2/3X tambah 12 bersama dengan 402. Okey, kita permudahkan. 12 tambah 12 jadi 24. Jadi 5X 24 tolak 2/3X bersama dengan 402. Okey, sekarang kita kembangkan ekspresi, kita kembangkan dari sebelah kiri ni, kita buka kurungan. Dia jadi, okey, 5x darat dengan 24. Okey, kita guna kalkulator lah. Kalau buat congak nanti silap. Okey. 24 darab 5. 120. Okey, 120. Jadi 120x tolak, okey, 5x darab 2/3x bersamaan berapa? Bersamaan dengan 10/3 x kuasa 2. Dah kita ada satu lagi masalah. Kita sudah dapat satu persamaan kuadratik. Ada x kuasa 2 dan x di sini. Jadi bertambah susah. Okey, tapi tak mengapa ya. Kita buatlah supaya video ni dapat membimbing kamu semualah. Kita darab dengan 3 kedua-dua belah. Di sebelah kanan darab dengan 3, di sebelah kiri pun darab dengan 3. Kenapa? Sebab kita tidak mahu 3 denominator di sini. Jadi berapa sekarang persamaan kita? 120 darab 3 jadi 360x tolak 10x kuasa 2 bersama dengan 402 darab 3. Guna kalkulator lagi lah. 402 darab 3 iaitu 1206. Okey, 1206. Jadi ini persamaan baru. Kita dah tak cukup ruang. Saya nak padam sekejap yang sebelah kanan ni. Tunggu sebentar. Okey. Jadi saya nak susunkan semula persamaan tu. Jadi letakkan garis di sini. Jadi 10x kuasa 2 tolak 360x tambah 1206. Okey, ini boleh kita permudahkan dengan kita bahagi dengan 2. Kita permudahkan lagi, kita bagi dengan 2. Keseluruhannya bagi dengan 2 jadi berapa? Jadi 5x kuasa 2 tolak 5x kuasa 2 tolak 180x tambah 603. Ya, 603. Persamaan kosong. Oh, ni ada persamaan kosong, lupa persamaan kosong. Okey, ini dia persamaan kuadratik yang baru kita olahkan daripada semua kesukaran yang dah kita lalui sebentar tadi. Jadi ini macam soalan matematik tambahan. Kita perlu cari punca kepada persamaan kuadratik yang baru saja kita dapatnya. Jadi kita nak guna apa? Macam mana kita nak cari punca? Kita guna formula kuadratik, iaitu apa dia? X bersama dengan tolak B tambah tolak
B kuasa 2 tolak 4 AC bagi dengan 2A. Malang sekali lah. Ya. Kita terpaksa guna formula kuadratik. A apa? A adalah 5, iaitu adalah perkali pada X kuasa 2. B adalah perkali pada X, iaitu tolak 180, dan C pula ialah 603. Okey, kita gantikan. Jadi X ni berapa? Tolak B. Tolak B, itu tolak minus B, minus kepada tolak 180 bersamaan dengan 180 lah. Sebab dia ada tolak, kemudian tolak lagi sekali kan. Jadi tolak dengan tolak dia jadi positif. Okey. Campur tolak B kuasa 2, tolak 180, kuasa 2 tolak 4 darab A iaitu 5 darab dengan C iaitu 603 dibahagikan dengan 2A, 2 darab 5. Okey, bersama dengan berapa tu? 180 tambah tolak campur tolak. Okey, yang dalam ni kita guna kalkulator sekali lagi. Alright. Punca kuasa 2, saya buat cepatlah. Punca kuasa 2, buat semua sekali lah. 180 kuasa 2, sebab dia minus tolak 180 kuasa 2, jawapannya akan jadi positif juga. Jadi tak perlu saya tulis negatif di situ. Tolak 4 darab dengan A iaitu 5 darab dengan C iaitu 603. Okey, tutup kurungan. Jadi itu nilai dia. Saya bundarkanlah 142.62 lah. 142.62 ataupun okey 142.62 okeylah tu. 142.62 dibagikan dengan 10 bermakna X sama ada, kalau dia boleh jadi campur, boleh jadi tolak. Okey, kita cuba. Kita guna kalkulator. Kita tengok nilai. Kalaulah dia campur 180 campur 142.62. Okey, pastikan tak ada silap mana-mana. Okey, betul tu, insya-Allah. Dah bahagi dengan 10. Okey. Nilai yang pertama kemungkinan 32.26. Okey, saya bendarkan sekali lagi 32.26. 32.26 meter ketinggian. Atau sebab ada dua solution di sini boleh jadi plus, boleh jadi minus. Okey, kita cuba minus pula guna kalkulator sekali lagi. Okey, 180 tolak 142.62. Ada silap mana-mana? Tak ada, insya-Allah. Bagi dengan 10. Jadi 3.74. 3.74 meter. Jadi X adalah 32.26 meter ataupun 3.74 meter. Kalau kita selesaikan persamaan kuadratik tadi. Tetapi jawapan sebenarnya ialah ini 3.74. Jawapan 32.26 tidak mungkin. Sebab apa? Sebab X paras air telah berkurang daripada 6 meter. Tak mungkin lah kan? Tak mungkin lah 32. Tetapi jadi kita tulis sini, tetapi X kurang daripada 6 meter. Jadi paras air, paras ketinggian air atau ketinggian paras air ke? Paras ketinggian air ialah di dalam tangki ialah 3.74 meter. Jadi itulah jawapan untuk soalan SPM Matematik kertas 2 hari ini, pagi tadi, 1 Mac 2021. Jadi ini jawapan yang saya dapat. Saya harap jawapan saya betul. Dan cara jawapannya agak complicated untuk matematik Untuk matematik tambahan mungkin agak logik sedikit. Itu pun saya rasa bahagian sini tadi ni, yang ini tadi ni memang di luar kotak sedikit. Okay? Di luar kotak. Jadi soalan ni mungkin pada saya lah tidak berapa sesuai untuk matematik, tetapi lebih sesuai untuk matematik tambahan. Jadi saya harap anda semua, adik-adik yang mengambil SPM siang tadi, jangan risaulah kalau tak dapat jawapan ini. Saya rasa mungkin ramai yang tak dapat jawapan ni lah.
Dan yang paling penting sekali, belajar daripada video ini. Belajar betul-betul supaya kita menjadi lebih bijak untuk mencari penyelesaian kepada soalan-soalan yang complicated. Yang macam inilah complicatednya. Okey, jangan hilang semangat ya. Kita teruskan perjuangan. Esok exam fizik pula. Okey, fizik dan matematik tambahan dan seterusnya. Jadi fokuslah untuk paper-paper yang mendatang. Jadi sekiranya anda semua suka dengan apa yang saya buat dalam video ni, considerlah subscribe channel saya dan tekan like, kongsikan bersama kawan supaya ramai yang dapat manfaat daripada video yang saya kongsikan di sini. Okay, all the best to all SPM students ya. See you at the top. Bye bye. Assalamualaikum.